Bismillahirrahmanirrahim. Bayan oleh Maulana Ibrahim Diula, Sahab Raiwin Ijtima' 2020, Bayan Maghrib 7 November 2020. Selepas membaca doa masnun khutbah, sahabat-sahabat yang kukasihi, asas bagi Al-Quran, asas bagi agama ini adalah niat daripada seseorang. Apakah niat dan tujuan yang berada di dalam hati kita dan ia inginkan apa? Ini adalah perkara utama dan yang pertama dan juga yang terakhir sebelum di penghakiman ataupun penghisapan. Manusia akan diangkat daripada kubur based upon their intention. Manusia akan bangkit daripada kubur berdasarkan kepada apakah niat-niatnya. We need to correct our intention. Kita perlu memperbetulkan niat-niat kita and in fact have the highest intention. Dan sebenarnya kita perlu ada suatu niat yang paling tinggi, as every person will receive what he intended, kerana setiap manusia akan menerima apa yang dia niatkan. It has been made easy for us by Allah, dan ia telah dijadikan ataupun diberi kemudahan oleh Allah SWT. Every person will receive what he intended. Setiap manusia akan menerima apa yang dia niatkan. Two things are the basis of the reward. Dua perkara yang menjadi asas bagi ganjaran. Manawa and masa. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli amri manwa. Manawa. The reward of deeds depends upon the intentions. Ganjaran bagi setiap perbuatan bergantung kepada niat. And every person will get the reward according to what he has intended. Setiap orang akan menerima ganjaran mengikut apa niat yang dia telah dibuat. The intention is something hidden in the heart. Dan niat ini adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kita. And in the ayat it is apparent, dan juga dalam ayat ini wa anna laisa lil insana illa ma sa'a, and that man has only that for which he makes effort. Surah 53 ayat 39. Dan bagi setiap manusia hanyalah ke atas apa yang dia kerjakan. A person's share of the goodness achieved depend on the effort made. Setiap orang berkongsi kebaikan yang dicapai bergantung kepada usaha yang telah dibuat. We are required to make intention and make effort. Kita dikehendaki untuk membuat niat dan membuat usaha. What are we doing and why are we doing it? Apa yang kita buat dan apa dan kenapa kita melakukannya? What effort are we doing? Apakah usaha yang kita buat? The sa'i is the effort of a person makes. Sa'i adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang, and that is his share will be received according to the effort. Dan dia akan menerima ganjaran ataupun berkongsi ganjaran yang akan diterima mengikut usaha dia. The person making effort will achieve much more. Mereka-mereka yang membuat usaha akan menerima lebih banyak lagi. The people making effort, sa'i ini maknanya adalah mereka-mereka yang berbuat usaha will receive more, and the people who have nadamah, remorse, will receive more. Orang-orang yang melakukan sa'i ataupun effort usaha akan menerima lebih banyak, dan mereka-mereka yang melakukan nadamah. Maksud nadamah ialah
nadamah ialah remorse, ya. Remorse maksudnya ialah apa perkataan dia, kita menyesali di atas sesuatu perbuatan jahat yang kita lakukan. Remorse, menyesali di atas sesuatu perbuatan yang tidak baik yang telah kita lakukan. Jadi orang yang menyesali perbuatan yang salah yang dia telah lakukan, dia akan terima hasil. A person is sorry that he was not able to do enough and ask for the forgiveness. Iaitu seseorang yang merasa kesal dan kerana dia tidak mampu ataupun tidak dapat membuat sebaik-baiknya dan memohon keampunan ke atasnya. Allah will look after the ones who had remorse and reward those who tried. Allah Ta'ala melihat pada seseorang yang menyesali kelemahan, tidak mampu melakukan sesuatu, and reward those who tried, dan juga memberi ganjaran kepada mereka yang berusaha mencuba. This is the favor of Allah. Ini adalah kelebihan daripada Allah. Reward those who tried and care for those who are sorry. Ganjaran bagi mereka yang berusaha mencuba, dan juga care ataupun bantuan ataupun bantuan, perlindungan for those who are sorry, mereka yang merasa bersalah ataupun mengaku bersalah. Remorse, nadamah is required. Jadi perasaan kesal dan memohon keampunan itu diperlukan from us, daripada kita, as we have shortcomings, kerana kita mempunyai kekurangan and faults, dan juga kesalahan-kesalahan, dan sometimes kadang-kadang kita lalai di dalam perbuatan kita. Then for progress, maka untuk kita terus berkembang, bergerak, is a person's intention and his effort. Kita hendaklah membuat niat dan berusaha. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah memudahkan kita untuk berniat dan berusaha. Marilah kita membuat niat, dan what should that intention be, dan apakah niat-niat itu, that will be helping our deen until we die. Apa dia niat-niat kita, iaitu bagaimana kita boleh menolong, membantu agama Allah sehingga kita mati. We have been ordered, kita telah diperintahkan, and what have we been ordered, dan apakah yang telah kita diperintahkan. We have been ordered to help deen, kita telah diperintahkan untuk membantu agama. Bagaimana cara membantu agama? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah, surah 61 ayat 14. Oh ye, who believe, wahai orang yang beriman, jadilah pembantu-pembantu agama Allah, ansarullah. This was required from the past nations. Ini diperlukan daripada bangsa-bangsa yang terdahulu, iaitu membantu agama, and this is the demand from this ummah as well. Dan ini juga keperluan ataupun permintaan daripada ummah ini juga. Bantuan Allah berdasarkan kepada pertolongan yang dibuat atas agama Allah. When we help deen, apabila kita bantu agama, maka Allah will help us, Allah akan bantu kita. Wahai sahabat-sahabat, the real purpose of life is for deen. Tujuan utama, tujuan sejati kehidupan kita ini adalah untuk membantu agama di dalam kehidupan kita. Like the earth needs light, sebagaimana bumi ini memerlukan cahaya dan air. Kehidupan kita juga memerlukan cahaya, iaitu cahaya hidayah, dan air, iaitu usaha bagi agama, usaha agama. Inna masala ma ba'athani Allah bihi minal huda wal alimi kamalin ghaib. The example of guidance, contoh-contoh panduan dan ilmu di mana Allah Ta'ala telah berikan
is like abundant rain falling on the earth, iaitu sebagaimana hujan yang menimpa bumi yang kering. Nabi SAW menyatakan the prophethood as a likeness to rain, iaitu kenabian itu adalah umpama hujan. The prophethood, the knowledge, the guidance, kenabian, ilmu, panduan adalah umpama hujan yang jatuh. What is the specialty of an abundant rain? Apakah kelebihan, apakah keistimewaan hujan yang turun? It gives life, ia memberikan kehidupan. Hujan yang turun akan membasahi bumi dan tanah dan menjadikan tanah itu hidup kembali, dan kesuburan akan datang dalam kehidupan. Segala-galanya menjadi segar dan hidup kembali. This is the analogy of the Prophet. Inilah contoh yang telah diberikan oleh Nabi SAW, iaitu ilmu dan kenabian dan hidayah, panduan, ilmu dan hidayah. The Prophet SAW was sent with, di mana ianya dihantar bersama Nabi SAW, adalah seumpama hujan. As no life can remain living without rain, iaitu tidak ada kehidupan yang boleh hidup tanpa hujan. Similarly, no one can be successful. Begitu juga, tidak ada sesiapa pun yang boleh berjaya with the knowledge and guidance from Nabi, iaitu tanpa ilmu dan panduan daripada Nabi SAW. Neither in our private infradi, sama ada dalam kehidupan infradi kita ataupun dalam kehidupan ijtimai kita. The basis for complete success, and this is where the help of Allah is found. Inilah asas kepada kejayaan yang sebenar, dan this is where the help of Allah is found. Dan di sinilah juga bantuan Allah Ta'ala itu akan kita perolehi. The Anbiya AS face the most trials and tribulations, and they patiently bear the trials and continue to complete their work. Anbiya AS menempuhi, menghadapi segala macam ujian dan dugaan dalam kehidupan mereka, dan mereka sentiasa sabar di atas segala ujian dan terus melengkapkan usaha agama Allah Ta'ala. And Allah will ask the Anbiya, dan Allah akan tanya Anbiya SAW berkenaan dengan tanggungjawab dan bagaimana mereka menunaikan tugasan mereka ataupun perintah ke atas mereka. Surah 7 ayat 6. Thus on judgment day, pada hari penghisapan, we shall most certainly call to account all those unto whom a divine message was sent. Kami akan panggil, kami tetap akan panggil, kami pasti akan memanggil mereka-mereka, all those unto whom, iaitu ke atas siapa yang telah diberikan wahyu ataupun perutusan daripada kami. And we shall most certainly, dan kami juga pasti, call to account the message bearers, iaitu pemegang-pemegang pesanan ataupun message, wahyu ataupun panduan daripada Allah Ta'ala. Harap kita rujuk kepada ustaz dan alim tentang ayat ini dan juga terjemahannya. Allah will query the ummah, and Allah will query the Anbiya alaihissalam. Maulana menerangkan Allah Ta'ala akan tanya ummah, dan Allah juga akan tanya Anbiya alaihissalam. Nations will be asked. Sesuatu bangsa itu juga akan ditanya, what did you do when we sent a prophet alaihissalam to you? Apa yang kau telah buat, apa yang telah kau lakukan setelah kami menghantarkan nabi-nabi kepada kamu? And the prophet alaihissalam will be questioned about how they fulfill their duty. Dan nabi-nabi pula akan ditanya bagaimana mereka telah menunaikan segala tugasan yang diberikan kepada mereka. The Anbiya alaihissalam fulfill their responsibility while making a tireless effort. Anbiya alaihissalam memenuhi segala tanggungjawab semasa dengan cara membuat usaha tanpa rasa penat dan lelah. They did not
let troubles hinder them in their efforts. Mereka tidak membenarkan ataupun mereka mengenepikan segala kesusahan ataupun halangan di dalam mereka membuat usaha. Their only concern was fulfilling the order of Allah. Apa yang mereka pastikan ialah mereka dapat menunaikan segala kehendak dan perintah Allah SWT. They were patient in face of trials. Mereka bersabar di atas segala ujian. Allah Ta'ala membantu semua Anbiya alaihi wassalatu wassalam, as it is certain that Anbiya alaihi salam have to help and assistance of Allah with them. Kerana sudah pasti bahawa Anbiya alaihi wassalatu wassalam akan menerima segala bantuan dan pertolongan daripada Allah SWT, ada bersama-sama dengan mereka. It is also certain that the effort of Anbiya alaihi salam has the help and assistance of Allah with it too. Jadi bantuan dan pertolongan daripada Allah SWT itu pasti bersama-sama dengan Anbiya alaihi wassalam. This is also part of the wisdom of Allah. Ini juga adalah sebahagian daripada hikmah dan kebijaksanaan Allah SWT. That the greatest obstacles are faced by the Anbiya alaihi salam, iaitu segala macam kesusahan yang ditempuhi oleh Anbiya alaihi wassalam. The desire for the help of Allah will also grow. Begitu juga dengan keinginan untuk menerima pertolongan Allah akan sentiasa berkembang. The internal obstacles, external obstacles, all types of trials, iaitu segala macam halangan dalaman, luaran, segala macam ujian. Ini semua adalah and wisdom of Allah. Ini adalah kebijaksanaan dan hikmat daripada Allah, is that when faced with increasing obstacles, apabila kita menghadapi ujian-ujian dan halangan yang semakin membesar, yang semakin banyak, the desire for the help of Allah will also grow. Jadi keinginan untuk mendapat bantuan daripada Allah itu juga akan berkembang. If there are no problems, apabila tidak ada sebarang kesusahan, masalah, then there is no desire, maka kita tidak ada keinginan kepada bantuan Allah Ta'ala. So Allah send difficulties, dengan itu Allah hantar kesusahan on the ones He loves most, kepada sesiapa yang Dia cintai. Hence we have been guided not to be grieved, di mana kita telah dipandu supaya kita tidak merasa sedih, berduka due any difficulties berkenaan dengan kesusahan yang kita tempuhi. No one should be distressed due to unforeseen problems. Tidak ada sesiapa pun yang sepatutnya merasa tertekan disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak disangka-sangka, because there is help after hardship, kerana adanya bantuan selepas kesusahan. Like there is the breaking of dawn after the darkness, bagaimana timbulnya fajar pagi selepas adanya kegelapan malam. When the whole world is enveloped in darkness of the night, apabila keseluruhan dunia ini dipenuhi, diselimuti oleh kegelapan malam, and person cannot see any way out, dan seseorang itu tidak nampak jalan ke mana, jalan keluar. The breaking of dawn on the horizon brings hope, maka timbulnya fajar yang menyingsing di waktu pagi memberikan harapan. As the sun rises, the whole world is full of light, dan apabila matahari itu terbit, keseluruhan alam ini akan menjadi bercahaya terang benderang. Similarly, falsehood, batil envelops the world. Begitu juga falsehood ataupun kepalsuan, kebatilan memenuhi dan menyeliputi alam dunia, and false love dominate the world. Begitu juga kehidupan yang palsu mendominasi alam ini. False ideologies, pemikiran-pemikiran palsu dan batil memenuhi alam. Dan Allah SWT sends the nur of hidayat, dan Allah Ta'ala hantarkan cahaya hidayah which He gave to the Anbiya alaihissalam, yang diberikan kepada Anbiya alaihissalam. This is the system of Allah. Inilah sistem, cara Allah SWT reveal to the Nabi,
and to this ummah, yang diwahyukan, diberikan kepada Nabi-Nabi alaihissalam dan juga kepada ummah. What is the system? Apakah sistemnya? Firstly, falsehood, batil will dominate the earth. Pertama sekali, kebatilan itu akan menguasai dunia, bumi ini. Dan the truth will be sent. Dan kemudian hak ataupun kebenaran akan dihantar. Allah will remove the falsehood. Allah Ta'ala akan hilangkan kebatilan by His power, melalui kudratnya. Dan Allah Ta'ala akan jadikan truth, iaitu kebenaran, prevail by His power. Hak akan terus dengan kudrat dan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak akan terus hidup dengan kuasa dan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. This is the path of trial and tribulation, dan jalan ini adalah jalan yang penuh dengan ujian dan dugaan. The gift from Allah are received. Ada trial, inilah hadiah daripada Allah Ta'ala yang diterima melalui ujian, like a test or examination, sebagai ujian dan peperiksaan. The greater the position of a person, the greater the trial upon him. Lebih tinggi kedudukan seseorang itu, maka lebih banyak dan lebih tinggi dan lebih dahsyat dan hebat ujian yang dia akan tempuhi. However, we consider ourselves as weak. Bagaimanapun kita merasakan ataupun kita menganggap diri kita ini sangat lemah, so our trial will not be so difficult to bear. Jadi ujian yang kita terima tidaklah sesusah mana untuk kita tanggung. Hazrat Ji Rahmatullah said, Hazrat Ji Rahmatullah berkata, what trial do we face? Apakah ujian yang kita tempuhi, yang kita hadapi? Only our routine of eating and sleeping and earning has changed, iaitu kebiasaan makan, tidur dan pendapatan kita sedikit berubah. But those that keep the change in their routine were honoured by Allah. Tetapi bagi mereka-mereka yang istiqamah ataupun kekal bertahan dengan perubahan-perubahan dalam kebiasaan dalam kehidupan kita ini, akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. And they will see good results from their efforts. Dan dia akan lihat kebaikan daripada segala usaha mereka. A weak person is given concessions from Allah. Orang-orang yang lemah akan diberi bantuan ataupun diberi concession oleh Allah SWT, bantuan oleh Allah. A weak child is given greater concessions and support. Bagi kanak-kanak akan diberi lebih banyak lagi concession dan bantuan dan juga support ataupun sokongan. This is the rule of thumb. Inilah dia the rule of thumb ataupun undang-undang, kebiasaan, undang-undang ataupun hukum ibu jari, the rule of thumb. The weaker the child, the more supervision and support is required. Lebih lemah seseorang kanak-kanak itu, maka lebih banyak panduan ataupun supervision. Supervision ni ialah penyeliaan dan sokongan diperlukan ke atasnya. Children who cannot walk yet are carried from place to place. Kanak-kanak yang belum boleh berjalan lagi dibawa daripada satu tempat ke satu tempat dengan dikendong, diangkat. Similarly, the system of Allah is the weaker ones. Begitu juga dengan sistem Allah SWT, iaitu bagi yang lemah will be given more support. Yang lemah akan diberi banyak bantuan, sokongan according to their weakness, mengikut kelemahannya. The weaker the person, the more the support. Lebih lemah seseorang itu, maka lebih banyak sokongan dan bantuan akan diberi. In the hadith, it is says that Allah SWT helps you due to the weak ones among you. Pertolongan Allah SWT itu datang berdasarkan kepada kelemahan seseorang daripada kamu. A person is not helped because he is capable. Seseorang itu tidak diberi bantuan kerana dia capable, kerana dia boleh melakukan sesuatu, but because he is weak, kerana dia lemah, maka dia diberi bantuan. Ability leads to progress. Kebolehan itu akan membawa kepada perkembangan. But weakness leads to support. Tetapi kelemahan itu akan membawa kepada bantuan dan sokongan. Allah SWT gives are many. Hadiah-hadiah daripada Allah itu ada banyak. If we are weak, we do not need to be nervous, as Allah SWT will help us. Jika kita lemah, kita tidak perlu takut dan risau, kerana Allah SWT akan bantu kita. Pertolongan Allah akan datang kepada kita.
ayat Al-Quran ataupun tidak dinyatakan di sini, seek among your weak ones, for you are given provision and help only because of the weak amongst you. Seek among abghuni du'afa, seek among your weak ones, maknanya mintalah ataupun jadilah sebagai seorang yang lemah, for you are given provision, kerana kamu akan diberi kelebihan, kurnia, and help dan bantuan only because of the weak amongst you, kerana adanya orang lemah di kalangan kamu. Allah SWT membantu manusia due to the weak one amongst you, kerana adanya orang-orang lemah di kalangan kamu. Due to our elderly parents, Allah Ta'ala provide risk to the children. Kerana adanya ibu bapa yang telah tua, maka Allah Ta'ala beri rezeki kepada anak-anak. As the parents are old and cannot earn for themselves, kerana orang tua ini sudah tua, ibu bapanya sudah tua dan tidak mampu untuk bekerja. Maka bantuan ataupun rezeki datang kepada anak-anak. Just as when the children could not provide for themselves, Allah Ta'ala provided risk to the parents for the children, iaitu apabila kanak-kanak itu masih lagi kecil dan tidak ada kemampuan di atas diri mereka, maka Allah Ta'ala perlu berikan rezeki melalui ibu bapa mereka. The son thinks that he earns and is providing for the parents, but no. The Prophet has said to one who asked, لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ. Anak-anak merasakan bahawa, anak lelaki merasakan bahawa mereka memberi rezeki ataupun memberi makanan kepada ibu bapa mereka, tetapi tidak. Nabi SAW berkata bahawa perhaps you are granted provision because of him. Mungkin kamu diberi rezeki disebabkan oleh ibu bapa kamu yang telah tua. Only Allah knows. Ibu bapa tadi yang telah tua kan. Only Allah knows. But perhaps your risk is being provided due to your support of your brother or parents or the weak, so that you may provide for them. Hanya Allah SWT mengetahui. Kemungkinan rezeki yang diberikan kepada kamu adalah disebabkan oleh bantuan, sokongan daripada adik-beradik kamu dan ibu bapa kamu, or the weak one, ataupun daripada sesiapa yang lemah, so that you may provide for them. Supaya dengan itu kamu boleh membantu mereka. Rezeki yang datang kepada kamu itu adalah disebabkan kelemahan, kesusahan, kelemahan mereka. Allah berikan supaya kamu boleh membantu mereka yang lemah. This is the system of the help of Allah. Inilah sistem dan bantuan daripada Allah. When a person becomes weak and cannot support himself or feel helpless, then Allah opens the door of support. Iaitu apabila seseorang itu merasakan lemah dan tidak boleh membantu dirinya sendiri, maka bila dia tidak ada lagi rasa mendapat bantuan, pertolongan dan bantuan daripada sesiapa, maka Allah SWT akan bukakan bantuan, pintu-pintu bantuan dan pertolongan. This has been the way of help for the Anbiya. Inilah cara bagaimana Anbiya AS dibantu, iaitu obstacles and difficulties would come, kesusahan, halangan, ujian datang, dan Allah Ta'ala telah bantu mereka dan overcome once the Anbiya felt helpless. Dan akan membantu Anbiya AS apabila mereka tidak lagi merasakan adanya, tidak dapat mendapat rasa sangat lemah ataupun helpless, tidak ada siapa yang dapat bantu, maka pertolongan Allah datang kepada mereka. Dan Allah would open the door of help. Allah bukakan pintu-pintu pertolongan, make their work fruitful, menjadikan kerja mereka berhasil, and turn the environment of opposition and hardship to reception and ease, dan menukarkan suasana yang menentang kepada suasana yang menentang dan susah kepada suasana yang penerimaan dan mudah. The Anbiya AS always started the work in an environment of opposition before any reception. Kebanyakan ataupun biasanya Anbiya AS memulakan usaha dalam suasana yang penuh dengan tentangan sebelum adanya penerimaan. Sebagai fakta, in fact, there were obstacles in the effort. Adanya ujian-ujian ataupun halangan dalam usaha mereka. Mereka menempuh kesusahan in their effort, and the Anbiya make effort as they say with full determination, azimah.
dan mereka menempuh segala kesusahan dalam usaha mereka. Dan Anbiya AS make effort, Nabi AS membuat usaha, dan pada tahap ini dengan penuh azimah, determination, kesungguhan. Then when the obstacle hardships are lifted, then do the work with gratitude. Apabila segala halangan dan kesusahan itu diangkat, maka mereka buat usaha dengan penuh syukur, kesyukuran. Bersyukur kerana Allah Ta'ala telah hilangkan segala kesusahan. Allah SWT beri do more as sign of gratitude. Now we do more. Sekarang kita buat dengan lebih banyak lagi sebagai satu tanda kesyukuran. This is the teaching of Anbiya. Inilah ajaran Anbiya AS. And this is the path of Anbiya AS. Dan inilah jalan usaha Anbiya AS. They do the effort according to their capacity. Mereka melakukan usaha mengikut tahap kemampuan mereka, within the constraints and obstacles, di dalam lingkungan kemampuan, ya, dan ujian, kekangan dan ujian. And when the condition is, dan apabila keadaan menjadi mudah, they increase their work. Dan mereka apabila semua kesusahan ini hilang, maka mereka tingkatkan kerja dan usaha mereka as a sign of gratitude, sebagai satu tanda kesyukuran dan terima kasih kepada Allah SWT. After the revelation of surah Fatah, apabila selepas diturunkan surah Fatah, the Prophet SAW increased his effort. Nabi SAW tingkatkan usahanya. The surah had glad tidings of times to come, di mana surah itu menyatakan berita baik bagi masa-masa yang akan datang, di mana Nabi SAW mempertingkatkan usahanya untuk menunjukkan kesyukuran dan menikmati ataupun menerima, appreciate, ya, apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. He increased in ibadah. Dia meningkatkan ibadatnya begitu banyak, so that his feet would swell from standing, sehingga kakinya menjadi bengkak kerana berdiri yang panjang. And when asked why, kenapa ditanya kenapa, he said, should I not be grateful? Tidakkah aku patut bersyukur, menjadi hamba Allah yang bersyukur? This is sunnah, dan inilah sunnah, that in an environment of opposition obstacle, we should never feel helpless. Di mana pada masa datangnya suasana halangan dan kesusahan, kita tidak sepatutnya merasa kecewa. No one should feel distressed. Tidak sepatutnya kita merasa tertekan, that there is no way out because the help of Allah is hidden. Ya, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kerana apa? Kerana pertolongan Allah itu tersembunyi behind the obstacle, di sebalik kesusahan dan ujian, adanya bantuan Allah Ta'ala. When the help of Allah comes, dan apabila bantuan Allah datang, we find the courage to face the difficulties. Kita akan merasa kekuatan untuk menghadapi segala kesusahan. Allah will convert the condition, help us make a stronger effort. Dan Allah Ta'ala akan jadikan ianya sebagai satu sebab untuk kita menjadi lebih kuat lagi, membuat usaha dengan lebih kuat lagi. This has been the way of Anbiya. Inilah jalan, cara-cara Anbiya AS. They boosted their effort and continued stronger. Mereka memperkuatkan, menambahkan usaha mereka dan menjadi lebih kuat. Now that the obstacles were removed, setelah kesusahan atau halangan itu dihilangkan. This was the mode of working. Inilah mode ataupun cara kerja Anbiya AS. That this is the sequence that will remain from Allah. Dan sequence ataupun giliran ini akan datang, akan kekal datang daripada Allah. Where the difficulties will come first, di mana kesusahan dan ujian itu akan datang dulu, dan selepas itu bantuan dan sokongan daripada Allah akan datang kemudian. A person will receive the amount of help and assistance from Allah according to how much of the obligation of responsibility he has fulfilled. Dan seseorang itu akan menerima berapa banyak bantuan dan pertolongan datang daripada Allah Ta'ala, mengikut berapa banyak kewajipan dan tanggungjawab yang dia telah tunaikan. Innal ma'unata ta'ti minallahi ala qadar the aid come from Allah as much as the effort. Bantuan itu datang daripada Allah mengikut banyaknya usaha yang dibuat. The main goal is the fulfillment of the responsibility. Jadi tujuan utamanya, matlamatnya ialah bagaimana
tanggungjawab itu dapat ditunaikan. The main point is responsibility. Perkara utama sekali ialah kewajipan itu. The period between life and death has been given. Masa untuk hidup dan mati itu telah diberi to fulfill our untuk menunaikan tanggungjawab kita. Surah 67 ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, iaitu He who has created death, iaitu Dia yang telah menjadikan kematian dan juga kehidupan, so that He might put you to a test, supaya Dia boleh uji kamu dan menunjukkan siapakah yang lebih baik amal perbuatannya. Life and death has been created. Kematian dan kehidupan dan kematian telah dicipta. Death is creation from the power and qudrat of Allah. Dan kematian itu adalah satu satu creation, satu ciptaan daripada kudrat Allah Ta'ala. Just as Allah created life, give life by His power. Sama sebagaimana Allah Ta'ala jadikan kehidupan, dan jadikan kehidupan itu daripada kudrat Allah. Hazrat Qatadah radhiyallahu juga adalah seorang mufassir, dan dia berkata that this world of dunia is the home of life and death. Jadi kehidupan dunia ini adalah tempat untuk hidup dan mati. No home is empty of life and death. Tidak ada rumah yang kosong daripada kehidupan dan kematian. Every home will face birth and death. Setiap rumah akan menempuhi kelahiran dan kematian. Children will be born, kerana anak akan dilahirkan. Then there will be death as household members die. Dan akan ada kematian selepas seorang ahli-ahli daripada setiap rumah itu akan meninggal ataupun mati satu demi satu. Hence, Qatadah used to say the word is home of birth and death. Jadi Qatadah berkata bahawa dunia ini adalah tempat untuk kelahiran dan kematian. Why did Allah create life and death? Kenapa Allah Ta'ala jadikan hidup dan mati? Not just so we could witness His power, kudrat. Bukanlah hanya kerana kita dengan itu dapat menyaksikan kuasa dan kudrat Allah, but there is also a test to see who has the best amal. Juga Allah nak tengok siapakah yang lebih baik amalannya. Allah did not say who does the most amal. Allah tidak menyatakan bahawa siapakah yang lebih baik amalannya. Allah did not say who does the most amal. Allah Ta'ala tidak kata bahawa siapa yang paling banyak amal. For the most amal, we need longer lives. Kerana lebih banyak amal, kita memerlukan kehidupan yang lebih panjang. Allah did not ask for the quantity in amal. Allah Ta'ala tidak tanya quantity, berapa banyak amalan kita. But ask for the quality. Tetapi Allah tanya quality, mutu amal kita. And wants to see who from among us has the best. Dan Allah Ta'ala nak tengok siapa di antara kita yang terbaik amalannya. What is the purpose of life and death? Apakah tujuan hidup dan mati? To test who has the best amal, untuk menguji siapakah yang lebih baik amalannya. What is a nice amal? Apakah amalan yang terbaik, yang paling baik? Dua ulama say the nice amal is that which keep us in the obedience of Allah Ta'ala. Iaitu ulama kata nice amal ataupun amal yang baik itu adalah perkara yang boleh membawa kita kepada ketaatan kepada Allah. A person is obedient to what a permissible, halal, and protect himself from all that forbidden. Iaitu sesuatu itu taat, melakukan permissible, apa yang halal, dan menjauhkan dirinya daripada melakukan forbidden, benda yang dilarang, itu yang haram. Two things to be steadfast and obedient. Dua perkara yang perlu kita istiqamah dan kekal taat. Protect ourselves from haram, selamatkan diri kita daripada yang haram. Protect ourselves from kufur and syirik, dan juga selamatkan ataupun jauhkan diri kita daripada kufur dan syirik. And bring ourselves into iman dan ikhlas, dan bawa diri kita kepada iman dan ikhlas. Iman upon Allah, iman upon the power kudrat of Allah, iaitu kita beriman kepada Allah dan beriman kepada kudrat dan kuasa Allah Ta'ala. Iman upon the decisions of Allah, beriman kepada segala keputusan daripada Allah. Iman upon the treasures of Allah, kita beriman kepada segala khazanah daripada Allah Ta'ala. Iman that only will happen with Allah decides, di mana iman terhadap apa sahaja yang berlaku mengikut keputusan Allah. No one's decision can prevail except Allah. Tidak ada keputusan yang datang selain daripada keputusan daripada Allah saja yang akan kekal, yang akan menjadi, yang akan berlaku. Like no one can create except Allah. Sama juga tidak ada siapa pun yang boleh menciptakan
kecuali Allah SWT. No one creates except Allah. Tidak ada siapa pun yang boleh membuat sesuatu, hanya Allah yang membuat sesuatu. And He alone is the decider of affairs. Dan Allah sahajalah yang mampu ataupun yang boleh membuat segala keputusan dalam ahwal kehidupan kita. Allah has control over both things. Allah Ta'ala mempunyai kuasa penuh mengawal atas dua perkara, iaitu the creation, iaitu ciptaan, and the command, dan juga perintah, ciptaan dan perintah. Ini adalah di tangan Allah SWT. Surah 7 ayat 54, ila lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Oh, verily His is all creation and all command, dan semua ciptaannya dan semua perintahnya. Blessed is Allah, rahmat daripada Allah, the sustainer of all the world, iaitu penjaga terhadap segala-galanya di atas bumi ini, atas alam ini. Blessed of Allah. The creation belongs to Allah. Segala makhluk ini adalah hak Allah. Decision belongs to Allah. Keputusan ini pada hak Allah. The creator is the creator and Allah is the controller. Dan Allah lah pencipta dan Allah lah pemelihara. Keep in mind, creating is the rule of Allah. Kita ingat ciptaan ataupun mencipta itu adalah kerja Allah. And then controlling the affairs, dan kemudian mengawal al-ihwal of life and death, hidup dan mati, and happens and sadness, happiness and sadness, kegembiraan, kebahagiaan, dan juga sadness, kesedihan, and all conditions that we face, dan segala perkara yang kita tempuhi, yang kita hadapi, success or failure, berjaya ataupun bergagal, respect or disgrace, dihormati, dimuliakan ataupun tidak dihormati, life or death, hidup atau mati, all conditions, segala-galanya di bawah kekuasaan Allah SWT. This is a great reassuring lesson for mankind. Ini adalah satu pengajaran yang pasti ataupun yang sebenarnya bagi setiap manusia. That whatever condition we face will be sent by the decision of Allah. Segala apa yang akan kita tempuhi adalah diputuskan oleh Allah SWT. No one can interfere. Tidak ada siapa pun yang boleh menghalang. All the means, asbab in the world are display of the power, kudrat of Allah. Segala means ataupun asbab yang berlaku atas muka bumi ini menunjukkan kepada kudrat dan kekuasaan Allah Ta'ala. But the power is with Allah, water does not grow the crops. But the power is with Allah. Kudrat, kuasa ini segalanya pada Allah. Air tidak boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Air dijadikan sebagai suatu asbab. It is the sunnah of Allah. Ini adalah satu sunnatullah untuk menggunakan air. Tetapi kudratullah, kuasa Allah, kuasa Allah lah yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan. As a servant of Allah, we have conviction, yakin. Sebagai hamba Allah, kita yakin terhadap kudrat Allah. But do not reject the sunnatullah. Tetapi kita tidak boleh tolak sunnatullah. Kita tidak boleh tolak sunnatullah. Kita mestilah yakin dengan kudratullah, tetapi kita tidak boleh menolak sunnatullah. If the farmland needs to be irrigated, then provide water. Jika sekiranya bumi itu memerlukan pengaliran ataupun saliran untuk menghasilkan air, untuk melalukan air, but do not reject. Jadi kita tidak boleh but not be complacent and say that Allah will do it. Kita tidak boleh kata bahawa Allah akan buat. Allah akan buat. If we need to be careful in any matter, then we take care. Kalau kita perlu berhati-hati atas satu perkara, maka kita perlu berhati-hati. This is in line with following the sunnatullah. Ini adalah jaluran ataupun garisan untuk mengikuti sunnatullah. Be prepared. Kita bersedia. Although only that can happen which Allah decides, do not forget. Tetapi apa yang berlaku, kita tidak akan lupa bahawa ini segala yang berlaku hanya ada atas kudratullah, atas kuasa Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum
Surah 4 ayat 71, "O you have attained to faith, be fully prepared against danger." Wahai orang-orang yang yakin, yang telah beriman, ya, be fully prepared, sentiasalah bersedia against danger, ke atas segala mara bahaya. To be prepared is a sign of servitude, abdiyat. Untuk bersedia ini adalah tanda servitude ataupun keabdian kita pada Tuhan. Servant of Allah, hamba Allah. And being prepared means we do not fall into disobedience, iaitu kita bersedia, ya, kita bersedia bermakna kita tidak akan jatuh kepada disobedient, kepada tidak taat, and we do not cross over the boundaries, dan kita tidak melanggar batasan-batasan. We are human and have many needs. Kita adalah manusia dan kita punya banyak keperluan, and wants to fulfill and desires within us, dan kita perlu untuk menunaikan segala keperluan-keperluan kita. However, only that will happen by the power Qudratullah, dan walau bagaimanapun ia hanya akan berlaku dengan kuasa dan kudrat Allah SWT. But Allah display the result by His sunnah. Tetapi Allah menunaikan ataupun menunjukkan keputusannya sebagai by His sunnah, sebagai sunnahnya. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Surah 56 ayat 64. Is it you who cause it to grow? Adakah kamu yang menumbuhkannya? Or are we the cause of its growth? Ataupun kami yang menjadikan ia tumbuh? The crop grows because Allah Ta'ala has ordered it to do so. Tumbuh-tumbuhan ini tumbuh kerana kami telah mengarahkan dia. We use the means asbab as sunnah. Kami jadikan asbab itu sebagai satu sunnah. When a person makes something and there is defect, kalau seseorang itu membuat sesuatu dan adanya kesilapan, sometimes he is helpless. Kadang-kadang kalau dia kecewa, it is too late to change, dan terlambat untuk membuat sebarang perubahan. It may be short or miss the mark. Dia akan terlepas ataupun tersilap, sesuatu tanda Allah does not make mistakes and doesn't have any defects in His creation. Tetapi Allah Ta'ala tidak pernah dan tidak akan melakukan sebarang kesilapan dan kekurangan dalam penciptaannya. Manusia selalu membuat kesilapan. Manusia akan membuat berbagai-bagai kesilapan, tetapi Allah SWT, Maha Suci Allah daripada melakukan sebarang kesilapan dalam setiap perbuatannya. InsyaAllah saya akan sambung lagi apabila saya ada masa yang lain. InsyaAllah. Jazakumullah khair.